Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, baiklah, untuk kelas hari ini, cikgu akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 4 bertajuk kereaktifan logam. So, untuk kelas hari ini selama 1 jam, cikgu akan cover part point 1 kepelbagaian mineral yang mana akan merangkumi part point 1.1, part point 1.2 dan juga part point 1.3. So, dalam masa yang sama, boleh refer pada buku teks muka surat 124 hingga 128. Okey. Jadi untuk kelas hari ini, apa pembelajaran ataupun objektif yang sepatutnya murid boleh capai? Yang pertama, menjelaskan dengan contoh kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. So, itu adalah objektif yang pertama. So, kita tengok pula objektif yang kedua, mengenal pasti unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh ciri mineral semula jadi dengan kegunaan dalam kehidupan seharian. So, ini adalah 3 objektif yang sepatutnya murid boleh dapat, murid boleh capai at the end of the class. Alright, insyaAllah. Okey, so kita akan terus proceed kepada part point 1.1 iaitu kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. So, dekat sini cikgu ada sertakan gambar. Okey, sebab cikgu nak bagi gambaran di mana sebenarnya kerak bumi. So, kerak bumi ni kena faham adalah di bahagian lapisan paling luar bumi. So, itu yang kita panggil sebagai kerak bumi. So, dalam kerak bumi adanya mineral. So, apa yang dimaksudkan dengan mineral? Okey, mineral ini merupakan unsur atau sebatian pepejal yang mana wujud secara semula jadi, okey, mempunyai struktur hablur dan komposisi kimia yang tetap. So, apa yang dimaksudkan dengan struktur hablur? So, sebab cikgu rasa mungkin dalam kalangan murid-murid kurang familiar atau mungkin tak pernah dengar langsung apa itu struktur hablur. So, struktur hablur ni merupakan bahan pepejal yang terdiri daripada atom, molekul atau ion yang disusun atau tersusun secara tertib. Okey, so ini adalah definisi mineral. So, kita kena faham pula mineral yang kita kata jumpa dalam kerak bumi tu pula, okey, akan terbahagi pula kepada 2. Iaitu yang pertama kita ada unsur, yang kedua kita ada sebatian. So, unsur ni kita kena faham adalah pepejal yang mempunyai satu atom. Manakala sebatian ini merupakan gabungan antara beberapa unsur. So, cikgu bagi contoh sebagai, okey, ada unsur A, kita campurkan dengan unsur B. So, bila dah bercampur antara 2 unsur ini akan membentuknya sebatian. Alright. Okey, jadi antara contoh unsur yang cikgu berikan di sini ialah emas, belian dan perak. Manakala contoh bagi sebatian adalah bauksit, hematit, galena dan juga cassiterite. Okey. So, kita tengok pula. Alright. Pada paparan slide yang ini, cikgu ada sertakanlah beberapa contoh unsur, contoh sebatian beserta dengan gambar sebagai rujukan lah. Okey, kat sini kita ada emas, perak, karbon, sulfur, pirit, galena dan juga bauksit. Alright. So, itu adalah part point 1.1 iaitu contoh kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bumi. So, sekarang kita akan proceed kepada part point 1.2 iaitu unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi. So, kita dah belajar tadi, dalam sebatian semula jadi ini akan adanya gabungan beberapa unsur. So, kita tengok di sini, okey, yang pertama kita ada hematit. So, hematit ini adalah nama biasalah. Okey, ini adalah contoh sebatian semula jadi, nama biasanya adalah hematit. So, hematit ada nama saintifik. So, nama saintifiknya ialah ferrum 3 oksida.
So, hematit ini merupakan gabungan antara unsur ferrum dan juga unsur oksigen. Alright, so dapat tak? Maksud dia, bila adanya unsur ferrum, adanya unsur oksigen, maka terhasillah sebatian hematit. Alright, so sama juga cassiterid. Kalau cassiterid, kita tengok ada gabungan unsur stannum dan juga oksigen. Kalau kuarza, kita ada gabungan unsur silikon, oksigen. Kalau bauxit, kita ada gabungan unsur aluminium dan juga oksigen. Okey, kita tengok galena, ada gabungan unsur plumbum dan juga sulfur. Manakala pirit, kita ada gabungan unsur ferrum dan juga sulfur. Dan yang terakhir, contoh yang cikgu bagi adalah kalsit, di mana merupakan gabungan unsur antara kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, so ini adalah aktiviti 4.1. Okey, boleh refer pada buku teks muka surat 126 dan 127. So, aktiviti 4.1 ini dilakukan sepatutnya lah kita kena run dekat makmal. Tetapi disebabkan PDPR, kita tak boleh nak pergi sekolah, tak boleh nak pergi makmal. So, cikgu bagi gambaran apa yang sepatutnya aktiviti 4.1 ini kita dapat. Okey, aktiviti 4.1 ini bertajuk sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. So, ini adalah teori yang kita belajar sebentar tadi, betul? So, tujuan aktiviti 4.1 ini dijalankan untuk menunjukkan bahawa sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. So, ini adalah antara bahan dan juga radas yang digunakan dalam aktiviti 4.1. Okey, so ini adalah arahan. Okey, arahan ni boleh refer buku teks sebab cikgu ikut sebiji dalam buku teks. Okey, so kita tengok pula. Alright, ini adalah gambar rajah. Okey, tengok. Di sini kita ada dua rajah. Yang pertama kita ada rajah 4.1 dan yang ini kita ada rajah 4.2. So, rajah 4.1 ini merupakan susunan radas untuk menguji gas yang dibebaskan. Manakala rajah 4.2 adalah susunan radas untuk pemanasan kalsium karbonat. So, apa beza antara rajah 4.1 dan rajah 4.2? So, kita tengok. Okey, kita ada dua tabung didih yang mana kita label sebagai P dan juga Q. So, pada bahagian tabung didih P, adanya kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik cair. Tetapi di tabung didih Q kita ada kalsium karbonat sahaja. Tetapi di tabung didih Q kita akan panaskan kalsium karbonat ini dengan kuat. Okey, apa yang kita nak perhatikan? Okey, perkara atau benda yang kita nak perhatikan adalah pada air kapur. Okey. So, kita tengok pula pada pemerhatian. So, ini adalah pemerhatian yang sepatutnya kita dapat. Okey, pada bahagian label P dan juga label Q, kita tengok berlakunya perubahan. Okey, sepatutnya sebelum gas dibebaskan, keadaan air kapur itu adalah dalam warna yang jernih. Tetapi selepas gas dibebaskan, apa yang berlaku ialah berubah menjadi warna keruh. Okey, sama juga dengan label Q, daripada warna jernih menjadi keruh. So, kenapa keadaan ini boleh berlaku? Jadi kita tengok pada bahagian soalan. Alright, tengok dulu soalan nombor 1. Soalan nombor 1, nyatakan gas yang diuji dengan menggunakan air kapur. So kita kena faham bila mana sesuatu eksperimen atau aktiviti kita gunakan air kapur, itu bermaksud gas yang kita nak uji adalah karbon dioksida. Alright, so kita proceed kepada soalan nombor 2. Bagaimanakah ujian gas tersebut dijalankan? Terangkan. Alright, macam mana? Adalah dengan cara kita lalukan gas yang diuji melalui air kapur. So, bila mana air kapur bertukar menjadi keruh, okey, bermaksud gas yang diuji ialah karbon dioksida. Tetapi kalau sebaliknya air kapur tak berubah menjadi keruh, that's mean gas yang diuji bukan karbon dioksida. Alright. So, tengok pula nombor 3. Nyatakan gas yang dibebaskan apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik cair dan juga apabila kalsium karbonat dipanaskan dengan kuat. So, daripada tabel ni kita nampak kedua-dua ini
Okey, berubah. Melakukan perubahan daripada berwarna jernih menjadi warna keruh. Alright. So, bila berlakunya perubahan itu bermaksud ada gas karbon dioksida. Alright. Jadi nombor 4, kita tengok lengkapkan persamaan dalam perkataan bagi setiap tindak balas di soalan nombor 3. Jadi kita tengok yang A, kalsium karbonat campur dengan asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, okey, juga menghasilkan karbon dioksida dan air. Manakala untuk kalsium karbonat yang kita panaskan dengan kuat akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, so apa unsur yang bergabung dalam kalsium karbonat? So kita tahu aktiviti 4.1 kita menggunakan sebatian semula jadi kalsium karbonat. So apa unsur yang ada dalam kalsium karbonat? Kita ada kalsium, karbon dan juga oksigen. So, teori yang kita belajar yang mengatakan bahawa dalam sebatian semula jadi adanya gabungan beberapa unsur, betul ke tak betul? Okey. So, itu adalah 4.1.2 yang mana kita belajar tentang unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi. So, kita tengok pula kepada 4.1.3 iaitu ciri mineral semula jadi serta kegunaannya dalam kehidupan seharian. Alright, mineral semula jadi kita ada bermacam-macam. Okey, tetapi cikgu bagi 3 contoh iaitu cikgu ambil kalsium karbonat, silikon dioksida dan juga ferrum 3 oksida. So, masing-masing mempunyai sifat ataupun ciri fizikal dan juga kimia yang tersendiri. Sebagai contoh, ada yang ketupatan rendah, pelbagai rupa bentuk, ada yang kekerasan tinggi, ada yang larut dalam air, ada yang tak larut dalam air, ada yang bertindak balas dengan asid, ada juga yang tidak bertindak balas dengan asid. So, each one of them ada kegunaan yang tersendiri. Sebagai contoh, kalsium karbonat kita tengok kegunaannya adalah seperti bahan pembinaan, rawatan tanah pertanian dan juga pembuatan cat. Manakala silikon dioksida kita tengok digunakan untuk komponen elektrik, penggunaan pengeluaran kaca dan juga seramik. Manakala untuk ferrum 3 oksida kegunaannya adalah pengekstrakan besi dan juga bahan pembinaan. So, untuk sebatian semula jadi yang lain pun ada ciri tersendiri dan juga kegunaannya dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi sebagai rumusan dan kesimpulan, apa yang cikgu boleh katakan di sini ialah untuk kelas hari ini kita dah belajar 3 perkara. Yang pertama kita dah belajar tentang kepelbagaian mineral dalam kerak bumi. Yang mana kita tahu dalam kerak bumi ada mineral. Mineral ni pula terbahagi pula kepada 2. Yang pertama kita ada unsur, yang kedua kita ada sebatian. So, unsur dan sebatian ni pula ada contoh-contoh tersendiri. Okey, manakala yang kedua, kita belajar tentang unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi. So, kita faham dan kita tahu sebatian semula jadi ini merupakan gabungan 2 atau lebih unsur yang berlainan. Alright, dan yang terakhir kita belajar tentang ciri mineral semula jadi serta kegunaan dalam kehidupan harian. Bermaksud setiap satu sebatian semula jadi yang ada pastinya ada ciri-ciri tersendiri, sama ada sifat berbentuk fizik maupun kimia dan ada kegunaan tersendiri yang mana kita guna dalam kehidupan seharian kita. Alright, so cikgu rasa untuk kelas hari ini itu adalah 3 perkara yang kita nak belajar dan 3 objektif yang sepatutnya murid-murid dapat. So, cikgu harap murid-murid dapat dan faham apa yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu ajar. So, setakat itu sahaja kelas hari ini. Sekian, terima kasih.